Parameswara adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Sanskerta. Parama yang berarti paling berkuasa dan Iswara berarti raja. Parameswara juga merupakan nama lain untuk Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Menurut sejarah Melayu, garis keturunan ayah Parameswara adalah dari kerajaan Sriwijaya. Sang nila utama, penerus Raja Sriwijaya yang memiliki putera yang bernama Paduka Sri Pakerma Wiradiraja. Sri Pakerma kemudian memiliki putera yang bernama Paduka Sri Rana Wirakarma. Parameswara adalah putera dari Sri Rana Wirakarma. Pada tahun 1025, Rajendra Chola, Raja Chola dari Coromandel, sebuah kerajaan Tamil Dravida yang memerintah di wilayah selatan India hinggalah abad yang ke-13, dapat menaklukkan Kedah dari kerajaan Sriwijaya dan menguasainya. Raja Chola meneruskan penyerangan dan penaklukannya selama 20 tahun berikutnya ke seluruh Imperium Sriwijaya. Tanda-tanda kebesaran Sriwijaya di Palembang musnah. Serangan ini mengakibatkan berpindahnya keluarga kerajaan beserta para pengikutnya ke kerajaan Melayu kuno, iaitu Melayu Tua, yang lokasinya terletak di Provinsi Jambi sekarang. Sejak tahun 1286, bekas wilayah kerajaan Sriwijaya termasuk Palembang dan Jambi rasmi menjadi taklukan kerajaan Singasari. Pada tahun 1293, wilayah tersebut menjadi bahagian dari kerajaan Majapahit, iaitu kerajaan penerus Singasari. Parameswara merupakan seorang putera raja dari Palembang. Pada tahun 1390, Baginda telah berkahwin dengan seorang puteri kepada Maharaja Majapahit dan menjadi pendukung setia kepada bapa mertuanya. Tidak lama kemudian, Parameswara telah mengingkari janji setianya kepada Maharaja Majapahit yang terus menghantar panglima perangnya untuk menghalau Parameswara dari Sumatera. Parameswara melarikan diri ke Tumasik, iaitu nama lama bagi Singapura, bersama dengan kaum keluarga dan pengikutnya. Pada waktu itu, Singapura diperintah oleh seorang Gubernur Melayu dari Patani yang dilantik oleh Raja Siam. Gubernur tersebut telah memberikan layanan yang baik kepada Parameswara, tetapi Parameswara telah membunuh Gubernur itu beberapa hari kemudian dan mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah Singapura dan pulau-pulau di sekelilingnya. Parameswara telah memerintah Singapura selama 5 tahun dengan cara pemerintahan seumpama seorang ketua lanun. Pada pertengahan kurun yang ke-14, kerajaan Siam yang pada ketika itu sedang mengembangkan kuasa jajahannya di bahagian utara semenanjung Tanah Melayu hinggalah ke negeri Pahang, telah gagal untuk meluaskan kekuasaannya di Singapura walaupun beberapa percubaan telah dibuat untuk menyerang Singapura. Ini adalah kerana pada ketika itu kerajaan Majapahit berada di kemuncak kekuasaannya dan kekuatannya pula ditakuti oleh kerajaan lain di Kepulauan Melayu. Beberapa negeri di sepanjang Selat Melaka termasuklah Temasek atau sekarang ini Singapura berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sebuah angkatan laut Jawa dari Majapahit pernah menyerang Singapura semasa pemerintahan Parameswara. Setelah mengalahkan Singapura, mereka telah kembali ke tanah Jawa. Adalah dipercayai bahawa serangan yang dilakukan oleh Majapahit ke atas Singapura bukanlah faktor kejatuhan kerajaan Singapura dan larinya Parameswara dari Singapura, tetapi sebaliknya, Parameswara terus memerintah kerajaannya yang semakin merosot. Apabila Parameswara gagal menubuhkan sebuah kerajaan di dua buah tempat di Muar, iaitu di Biawak Busuk dan juga Kota Buruk, Baginda telah membawa pengikutnya ke suatu tempat yang bernama Sening Ujung atau sekarang ini dikenali sebagai Sungai Ujung. Parameswara meneruskan perjalanannya hinggalah sampai ke muara Sungai Bertam, di mana Baginda telah menubuhkan kerajaan Melaka dan menjadi pemerintah pertama sekitar tahun 1394. Walau bagaimanapun, pada ketika itu, Parameswara masih lagi menganut agama Hindu. Justeru, penubuhan kerajaan Melayu di Melaka merupakan kesinambungan daripada kerajaan Melayu di Singapura yang telah jatuh. Selepas Melaka ditubuhkan, Parameswara mula membangunkan kawasan itu dan mengarahkan penduduknya untuk bercucuk tanam dengan tanaman pisang, tebu, ubi keladi dan lain-lain tanaman sebagai sumber makanan. Baginda sendiri turut menjalankan perniagaan di Melaka.
Dalam masa yang singkat, berita tentang Kota Melaka telah tersebar ke seluruh Malaya, Sumatera, Jawa dan India, yang menyebabkan ramai pedagang datang ke Melaka untuk berdagang. 2 tahun selepas Parameswara membuka Melaka, penduduknya telah berkembang seramai 2,000 orang. Tidak lama kemudian, berita tentang Kota Melaka yang menjadi sebuah pusat perdagangan telah sampai ke China. Yongle, Maharaja China yang memerintah dari tahun 1402 sehingga 1424, telah menghantar utusannya yang bernama Yingqing ke Melaka pada tahun 1405. Kedatangan Yingqing telah membuka jalan dalam membentuk hubungan persahabatan di antara Melaka dan China. Pedagang-pedagang Cina mula singgah di Pelabuhan Melaka dan mereka boleh dikatakan antara pedagang yang paling awal menubuhkan pangkalan di Melaka. Ketika perwakilan dari Melaka mengadakan lawatan hormat kepada Maharaja China, baginda telah memuji Parameswara dan mengiktiraf Parameswara sebagai pemerintah yang sah di Melaka. Maharaja Yongle kemudiannya menghadiahkan Parameswara dengan sebuah lambang kebesaran, sutera dan sekaki payung kuning sebagai tanda kerabat diraja, serta sepucuk watika perlantikan Parameswara sebagai pemerintah Melaka. Melaka seterusnya diiktiraf sebagai sebuah kerajaan oleh Maharaja China. Perwakilan tersebut telah pulang ke Melaka bersama sebuah angkatan kapal yang diketuai oleh Laksmana Cheng Ho, orang Cina yang pertama berlayar dan menggembara ke kawasan selatan ini. Pada zaman pemerintahan Parameswara inilah ramai orang Jawa, India, Cina, Burma dan lain-lain telah datang untuk menetap di Melaka. Pada tahun 1409, Parameswara telah memeluk agama Islam dan menggunakan nama Parameswara sebagai Iskandar Shah. 2 tahun kemudian, pada tahun 1411, Parameswara Iskandar Shah bersama dengan permaisurinya, putranya serta rombongan diraja seramai 540 orang telah berangkat ke China mengikuti Laksmana Cheng Ho untuk mengadakan lawatan hormat kepada Maharaja Yongle. Pada tahun 1414, Parameswara telah mangkat dan makamnya dipercayai terletak di puncak sebuah bukit di Tanjung Tuan yang juga dikenali sebagai Cape Rakado. Parameswara telah menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang maju sepanjang pemerintahannya selama 20 tahun. Baginda juga telah menjalinkan hubungan yang kukuh dengan Maharaja China dengan menghantar seramai 6 orang utusan ataupun perwakilan ke China.